Anak kecil fasih berbicara pula bersama sinyonya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga semua sihat hendaknya. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang proses penggubalan undang-undang. Hai, saya Mizatul. Hai, saya Haizan. Hai, saya Nur Amalina. Saya Rizarina. Hai, saya Nur Aishikin. Rang undang-undang ada 4 jenis. Yang pertama, rang undang-undang awam atau kerajaan. Ia melibatkan keseluruhan undang-undang yang berkaitan dengan dasar awam, negara dan juga rakyat. Ia kebiasaannya dikemukakan oleh pihak kerajaan dan juga kabinet. Yang kedua, rang undang-undang persendirian. Ia melibatkan rakyat, pertubuhan atau perbadanan. Undang-undang ini bercorak tempatan atau persendirian dan tidak melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, rang undang-undang ahli persendirian. Rang undang-undang ahli persendirian ini dibentangkan oleh mana-mana ahli dewan, bukannya daripada pihak kerajaan. Undang-undang ini meliputi seluruh negara atau pihak tertentu sahaja. Dan yang keempat adalah rang undang-undang hybrid. Rang undang-undang hybrid ini merupakan undang-undang campuran yang dikemukakan oleh ahli kerajaan atau bukan kerajaan. Undang-undang ini akan dikemukakan sama ada oleh ahli kerajaan atau bukan kerajaan yang mendapat pandangan yang dipertua Dewan Rakyat yang mempunyai kepentingan tertentu. Ia juga tidak seperti mana yang dinyatakan oleh mereka yang membawa undang-undang tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya berkenaan rang undang-undang. Untuk subtopik yang seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Kaizat. Terima kasih kepada saudari Mirizatul atas penjelasan itu tadi. Baik, seterusnya terdapat beberapa tahap prosedur penggubalan. Yang pertama, pra-parlimen. Dalam pra-parlimen, draft undang-undang yang telah disediakan oleh kementerian akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk dirangka berserta dengan objektifnya. Menteri akan mengemukakan kepada Kabinet untuk mendapatkan persetujuan sama ada diterima atau tidak. Kemudian, kementerian akan menghantar pemberitahuan kepada Setiausaha Parlimen. Yang kedua, dalam Parlimen. Terdapat beberapa bacaan dalam Parlimen. Bacaan pertama, Menteri akan membaca tajuk rang undang-undang berkenaan dan tiada sebarang perdebatan. Bacaan kedua, selepas rang undang-undang dicetak dan diedarkan kepada semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara semasa bacaan kedua, rang undang-undang dibahaskan sama ada dipinda ataupun tidak. Undian sama ada menolak ataupun menerima akan dibuat, hanya Dewan Rakyat berhak menolak. Jika rang undang-undang itu perlu diluluskan dengan cepat, bacaan pertama, kedua dan ketiga boleh dibuat dalam satu perundangan yang sama. Peringkat jawatan kuasa. Pada peringkat jawatan kuasa, rang undang-undang akan dirujuk kepada jawatan kuasa seluruh Dewan. Pada peringkat ini, Dewan akan bersidang sebagai jawatan kuasa seluruh Dewan, manakala tugas yang dipertua Dewan akan digantikan oleh pengerusi jawatan kuasa Dewan. Rang undang-undang akan dibahaskan dengan lebih terperinci dan pengubahsuaian dilakukan jika dipikirkan perlu oleh jawatan kuasa seluruh Dewan. Setelah diluluskan rang undang-undang tersebut, akan dilaporkan kepada Dewan untuk bacaan ketiga. Bacaan ketiga. Pada peringkat bacaan ketiga, Menteri akan melaporkan hasil penelitian kepada Dewan. Pengundian undian dilakukan untuk pindaan meluluskan atau menolak rang undang-undang hasil penelitian jawatan kuasa. Bacaan ketiga ini akan dilakukan di kedua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Perkenan yang di-Pertuan Agong. Selepas rang undang-undang diterima oleh Parlimen, rang undang-undang tersebut
perlu dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan oleh baginda. Yang di-Pertuan Agong mesti memperkenankan rang undang-undang dalam masa 30 hari. Jika baginda tidak memperkenankannya dalam masa 30 hari, mengikut perkara 66 kuasa 4, rang undang-undang tersebut dianggap telah diperkenankan secara automatik. Peringkat diwartakan. Setelah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong, rang undang-undang tersebut perlu diwartakan kerana sesuatu rang undang-undang hanya boleh dikuatkuasakan setelah diwartakan dalam warta kerajaan. Setelah dimasukkan dalam warta kerajaan, rang undang-undang itu menjadi akta dan boleh dikuatkuasakan. Tarikh penguatkuasaan akta itu biasanya berkesan pada tarikh diwartakan atau boleh pada tarikh terdahulu atau pada masa hadapan mengikut keadaan situasi semasa negara. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ashikin di atas penerangannya itu tadi. Di sini, saya akan memberikan ringkasan daripada maklumat yang telah disampaikan oleh rakan kumpulan saya sebentar tadi. Proses penggubalan undang-undang bermula di Dewan Rakyat. Pertama sekali, rang undang-undang akan melalui bacaan pertama. Menteri akan menyebut tajuk panjang. Seterusnya, Menteri akan melakukan bacaan kali kedua. Di sini, prinsip-prinsip am rang undang-undang dibahaskan. Undian dilakukan melalui majoriti mudah. Dewan akan membuat keputusan jika ianya diluluskan, rang undang-undang tersebut akan diserahkan kepada peringkat jawatan kuasa. Di peringkat ini, perbahasan spesifik mengenai semua fasal, jadual dan pendahuluan rang undang-undang akan diadakan. Pindaan-pindaan akan dibincangkan. Bacaan kali ketiga akan dilaksanakan. Rasional bacaan kali ketiga adalah untuk meluluskan sebarang pindaan yang dibuat oleh jawatan kuasa. Selepas itu, undian untuk kali kedua dilakukan. Tajuk panjang akan dibaca dan diluluskan oleh Dewan Rakyat. Seterusnya, saya menjemput saudari Amalina untuk menjelaskan proses penggubalan rang undang-undang di peringkat Dewan Negara. Terima kasih saudari Rizalina atas penerangan tentang proses penggubalan rang undang-undang di peringkat Dewan Rakyat. Seterusnya, saya akan menerangkan bagi peringkat Dewan Negara pula. Setelah rang undang-undang diluluskan di Dewan Rakyat, rang undang-undang akan dibahaskan pula di Dewan Negara. Di Dewan Negara juga akan melalui proses yang sama seperti Dewan Rakyat, iaitu tajuk panjang akan dibacakan pada kali yang pertama. Kemudian, bacaan kali kedua di mana prinsip-prinsip am rang undang-undang dibahaskan. Undian melalui majoriti mudah bagi pindaan perlembagaan memerlukan 2 atau 3 majoriti. Seterusnya bagi peringkat jawatan kuasa, perbahasan mengenai semua fasal serta segala pindaan akan dibincangkan. Untuk bacaan kali yang terakhir, iaitu bacaan kali yang ketiga, undian kali kedua akan dilakukan dan tajuk panjang rang undang-undang tersebut akan dibacakan sekali lagi dan Dewan Negara akan meluluskan rang undang-undang tersebut. Setelah mendapat kelulusan Dewan Rakyat dan Dewan Negara, rang undang-undang tersebut akan diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan dalam tempoh 30 hari. Jika rang undang-undang tersebut mendapat perkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, rang undang-undang itu haruslah diwartakan oleh kerajaan sebelum dikuatkuasakan. Setelah diwartakan, barulah rang undang-undang tersebut boleh diguna pakai dan dikuatkuasakan. Maka, itulah proses-proses yang harus dijalani untuk menghasilkan satu rang undang-undang baru. Gunung Datuk tidak bercucu, Gunung Daik bercabang 3. Segala info diharap membantu, semoga menjadi panduan semua. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih.